Kisah pada malam ni bermula pada tahun 1991. Pada masa tu, Anwar ni bekerja di company yang buat fiberglass dan juga plastik. Anwar bekerja di bahagian fiberglass. Kalau ada game poker yang tak tahu, fiberglass ni digunakan dalam body kit kereta dan juga meja-meja makmal. Ada juga untuk tangki-tangki asid yang mana ada kilang-kilang yang akan salurkan asid-asid diorang, sisa-sisa asid tu diorang boleh gunakan fiberglass sebab material dia tahan sikit. So sepanjang Anwar bekerja dekat company ataupun bengkel dia yang terletak dekat airport Subang ataupun dekat Subang Lama, segala-galanya okey, segala-galanya berjalan lancar. Tapi nak dipendekkan cerita, adalah satu hari supervisor Anwar yang dikenali dengan nama Abang Yahya pada masa tu menerusi kiriman email. Abang Yahya ni dah arwah dah, jadi Al-Fatihah, kita doakan semoga roh Abang Yahya ditempatkan bersama golongan-golongan beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada masa tu Abang Yahya mengarahkan Anwar ni untuk pergi ke negeri Melaka ataupun lebih spesifik dekat Batu Berendam, sebab menurut Abang Yahya ada satu kilang yang memerlukan Anwar ni untuk pasang tangki fiberglass dan menyalurkan sisa-sisa asid tu ke bahagian bawah tanah. Lebih kurang macam itulah. Bila dah ditugaskan untuk pergi ke Melaka, Anwar ni katalah kepada Abang Yahya, takkan dia seorang nak buat benda tu sebab benda tu bukan senang nak buat. Lalu Abang Yahya pun mengarahkan lagi dua orang rakan sekerja Anwar yang dikenali dengan nama Syam dan juga Farid untuk bersama-sama Anwar pergi ke negeri Melaka. Dan tempoh diorang akan berada dekat Batu Berendam lama guys, lebih kurang 2 bulan. Jadi segala persiapan Anwar ni terpaksa siapkan. Dia perlulah bawa barang-barang untuk buat kerja kat sana, dan pihak syarikat ataupun bos syarikat ni telah memberikan amanah kepada Anwar dengan wang tunai bernilai RM5,000. Dah macam menang nombor ekor pula kan. Tapi RM5,000 ni lah pembelanjaan Anwar sepanjang 2 bulan dia akan tinggal dekat Melaka bersama 2 orang lagi kawan dia ni. So apabila semua persiapan telah pun disiapkan, Anwar bersama Syam dan juga Farid pun bergerak ke Batu Berendam Melaka. Dan apabila sampai dekat situ, diorang ditempatkan di salah satu hotel. Dan hotel ni berdekatan saja dengan Bandar Melaka tau. Menurut Anwar, kalau jalan kaki hanya memakan masa setengah jam, kalau tak pun 40 minit. Memang dekat betul dengan bandar. Jadi bila dah sampai kat hotel tu, mereka pun masuklah ke dalam bilik. Hotel tu dikatakan agak usang juga, tak ramai orang yang stay kat situ. So mereka bertiga ni mulalah meronda-ronda di sekitar hotel tu sebab dia orang nak tengok lah hotel ni ada apa lagi, tempat makan dekat ke tidak. Lepas tu perjalanan daripada hotel tu ke kilang yang tempat di mana dia orang kena buat kerja pasang fiberglass, jarak perjalanan tu berapa jauh. Dan itu semua kena ambil kira sebab dia makan modal. Bos diorang dah kasih duit RM5,000, memang ngam-ngam saja untuk 2 bulan mereka tinggal kat situ tau. Kalau habis duit tu, memang pisang lah, terpaksa keluar duit sendiri. Jadi Anwar, Syam dan juga Farid memang tak nak lah benda tu terjadi. Sewaktu diorang berjalan pusing-pusing di sekitar hotel yang tak adalah tinggi sangat. Hotel tu pun ada 3 tingkat. Bilik diorang ni terletak kat tingkat 2. Waktu pusing-pusing tu, di bahagian belakang hotel dia ada satu pintu tau. Pintu untuk keluar ke belakang lah, ke arah belakang hotel. Jadi waktu mereka bertiga pergilah pusing kat hotel tu, sebaik saja buka pintu belakang, semua terkejut. Sebab mereka tak pernah sangka hotel yang syarikat kasihkan kepada diorang ni, dekat bahagian belakangnya ada perkuburan Islam. Jadi untuk diri Anwar yang dah ada pengalaman dengan benda-benda yang mistik ataupun pengalaman yang selalu dihantar pergi outstation, cukup berbeza dengan Syam dan juga Farid. Syam dan Farid ni jarang pergi outstation. Dah lah jarang pergi outstation. Kalau kita bercakap pasal gangguan-gangguan mistik ni pula, Syam dan juga Farid ni tak pernah mengalami sebarang gangguan. Jadi diorang ni tak ada pengalaman, tak tahu pun. So dah tentu-tentulah bila nampak je kubur kat belakang hotel tu, Syam dan Farid dah mula rasa tak sedap badan sikit. Diorang ni sempat juga bagi tahu Anwar, aduhai, apa halah dalam banyak-banyak hotel kat Batu Berendam ni, hotel ni juga yang bos kita nak kita tinggal. Dah lah bukan kejap, 2 bulan mat. Dekat belakang hotel ni pula ada kubur.
Hui, kubur selalunya terkait dengan benda-benda mistik, gangguan-gangguan ni semua kan. Tapi Anwar menenangkan dua orang ni. Anwar katakan jangan mentaliti kolot sangat, boleh tak? Kalau orang kita ni, kalau tengok kubur je, mesti kau bayang benda-benda seram lah, alam-alam mistik. Padahal bagi diri Anwar, kubur ni bukannya tempat hantu, bukannya tempat yang kau patut takut. Kubur ni patutnya memberikan kau ketenangan jiwa. Engkau akan rasa insaf. Jadi bila kau dah rasa insaf, kau takut nak mati, engkau akan lebih banyaklah beribadat. Engkau akan lebih yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang hidup pasti akan mati. Sempat juga tazkirah tu kan. So diorang pun tinggallah kat hotel tu untuk 3 hari ke 4 hari yang pertama. Alhamdulillah, tak ada apa pun gangguan. Anwar, Farid dan Syam ni memang seronok gila tinggal kat sana sebab diorang je yang akan buat kerja kat sana, tak diganggu oleh bos diorang yang kadang-kadang agak tegas tu. Jadi mereka pun luangkan masa setiap hari bermula pukul 8 pagi mereka akan mulakan tugas, berakhir pada pukul 3 ke 4 petang, dan keesokan harinya diorang akan sambung buat memasang paip fiberglass dekat kilang yang dikatakan bakal siap tak lama lagi. So untuk tempoh seminggu yang pertama, Alhamdulillah segala-galanya okey. Tetapi kegembiraan akan berakhir. Kegembiraan tak lama. Sebab dikatakan masuk saja minggu kedua, pada masa inilah bermulalah tragedi ataupun pengalaman seram yang dialami oleh mereka bertiga. Sepanjang diorang tinggal kat hotel tu, pada belah malam, diorang ni ada 2 saja pilihan. Sama ada nak lepak kat dalam bilik hotel, bersembang-sembang kosong. Kalau tak pun, bila tiba hujung minggu, sebab selama seminggu, Sabtu Ahad diorang tak pergi bekerja, diorang akan berjalan kaki selama 30 minit pergi ke Bandar Melaka dan berjalan-jalan lah, cari tempat makan, cari pot lepak, luangkan masa. Lepas dah 1-2 jam, diorang pun akan pulang balik ke hotel. So adalah satu malam ni disebabkan keesokan harinya tak bekerja, dan pada malam tu pula diorang malas gila nak pergi ke bandar sebab kau nak kena berjalan kaki 30 minit. Masing-masing dah kepenatan sebab pada belah siang tu daripada pagi sampai ke petang kau dah sakan buat kerja. So pada malam tu diorang pun bercadang nak lepak saja kat dalam bilik, berbual-bual kosong sambil menikmati kopi panas dan juga sekotak rokok Marlboro. Hisap je lah rokok, berbual-bual apa semua. Tapi dah lama dah tinggal kat situ, engkau pun tinggal bertiga, apa lagi yang kau nak sembang? So bila dah mati akal, tiba-tiba Syam ni baru teringat dia ada bawa kad, daun teruk tu. Anwar dan juga Farid ni dah excited dah. Cantik lah, ada aktiviti baru, sedap sikit. Jadi diorang pun main kad dan syarat dia siapa yang kalah, tangan diorang akan dijentik sebanyak 10 kali. So diorang pun mainlah, sakan main, bergelak ketawa. Kejap Anwar kalah, kejap Farid kalah, kejap Syam kalah. Sedar-sedar disebabkan dah ralit sangat bermain kad, jam dah menunjukkan pukul 2 pagi. Tapi masing-masing mata tak boleh lelap. So waktu tengah main-main, tiba-tiba diorang terdengar seakan-akan ada bunyi ketukan pintu tau. Pada awalnya diorang tak endah kan, kemungkinan salah dengar ke apa, lagipun jam dah pukul 2 pagi. So diorang pun main lagi. Tengah main-main, lagi sekali ada bunyi ketukan pintu. Kali ni 2-3 kali orang ketuk pintu bilik diorang tau. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Memang jelas kedengaran. So Anwar pun mengatakan kepada Syam dan juga Farid, siapa pula yang datang pukul 2 pagi ni? Biar ke betul. Takkanlah pihak hotel pula yang nak ketuk pintu bilik diorang. Lalu Farid pun katakan, alah pergi je lah buka pintu, manalah tahu bos kita datang ke. Syam pada masa tu terus tergelak dengan apa yang dikatakan oleh Farid. Logiklah sikit bro, takkanlah bos nak datang pukul 2 pagi. Beragaklah bos kita takkan serajin tu lah. Jadi bila masing-masing dah tak tahu siapa yang ketuk pintu, Anwar ni pun bangun lah. Sebabkan Syam dan Farid ni cakap tapi tak bangun, masing-masing dah takut. Anwar ni pun bangun, dia pun pergilah ke arah pintu. Sebab dekat pintu bilik hotel diorang ni ada lubang untuk tengok keluar. Anwar pun tengoklah dekat lubang pintu tu. Dan pada masa tu, Anwar tak nampak sesiapa pun yang berdiri ataupun berada kat depan pintu bilik tau. So lepas Anwar dah tengok, dia pun kembali duduk dan dia mengarahkan Syam dan juga Farid
jomlah kita teruskan permainan. Tapi Farid ni dia tak puas hati lah. Dia tanyalah Anwar, siapa yang ketuk? Anwar pada masa ni senyap je sebab dia tahu kalau dia cakap dekat Farid dan juga Syam, memang tak ada siapa kat depan pintu bilik, mau gelabah dia orang. So dia tak nak spoilkan mood tu. Diorang pun teruslah main. Main punya main daripada pukul 2 tadi, sekarang ni dah nak pukul 4 pagi. Dan kali ni bunyi ketukan tu lagi sekali kedengaran. Cumanya tadi macam ketuk perlahan je, tapi kali ni seakan-akan ada orang yang marah dekat pintu bilik diorang ni. Benda ni ketuk kuat sikit tau. Dah. Kuat macam tu sehingga kan Syam dan juga Farid, termasuklah diri Anwar, terkejut, tersentak juga dengan bunyi ketukan yang agak kuat ni. Dan disebabkan Anwar ni risau keselamatan diorang, sebab kawasan hotel memang gelap. Dia terletak kat pelusuk sikit dekat area batu berendam tu. Sekitar kawasan hotel tu memang tak ada penempatan. So risaulah, mana dah tahu orang nak pecah masuk ke, orang nak rompak ke. Lagi-lagi pula barang-barang yang diorang bawa bukan murah, siap ada duit RM5,000 kot. So Anwar ni pun dia pergi ke beg dia, dia ambil lah kerambit. Dia memang bawa kerambit untuk keselamatan. Dia keluar kerambit, dia pegang, dia pun pergi ke hadapan pintu. Sebelum dia buka, lagi sekali dia tengok kat lubang pintu tu. Dia nak cek memang ada orang ke tak ada. Dan sama juga, dia tak nampak sesiapa pun. Disebabkan tak puas hati, disebabkan Anwar ni dia macam ketua lah. Dua orang ni memang tak boleh pakai dah. Syam dengan Farid ni dah agak gigil dah. So Anwar pun perlahan dia pun buka pintu untuk tengok ada orang duk kacau dia orang ke tak. Waktu Anwar buka pintu bilik, dia pun mengendap daripada celahan pintu. Kerambit dah standby ni. Katalah kan ada orang cuba nak pecah masuk, memang makan kerambit lah dekat perut kan. Hui, dahsyat betul. Ganas pun Anwar tu. Kau kerja apa ni? Gangster ke apa? So Anwar pun dia tengok perlahan. Dalam keadaan yang sunyi sepi, tak ada sesiapa pun. Dekat luar pintu bilik, Anwar tak nampak satu kelibat pun. Dan sewaktu dia nak tutup pintu bilik, dia nak sambung main kad, waktu ni lah Anwar sekali imbas. Dia ternampak ada satu berbola api. Dia macam benda yang berapi berwarna merah, terbang melintas betul-betul di hadapan pintu bilik. Memang agak dekat lah dengan kepala Anwar. Anwar nampak laju macam tu tau. So berdasarkan pengalaman Anwar yang pernah terkena gangguan, dia macam dah boleh baca, okey, ini gangguan ni. So Anwar pun tutup pintu bilik. Dan pada masa ni Syam terus tanya kepada Anwar, Anwar, aku rasa tak sedap hati ni Anwar. 2-3 kali benda tu duk main ketuk-ketuk. Aku dah takut dah. Dan apa yang dikatakan oleh Syam disokong juga oleh Farid. Farid pun dah takut. Tapi Anwar ni tenangkan dia orang. Anwar cakap, alah relax lah, tak ada apalah. Aku rasa adalah tu budak-budak yang nak kacau kita kan. Lagipun diorang tahu kita ni orang luar, sajalah tu nak takut kan. Tak payah fikir lah. Kalau korang takut, jom, kita tak payah main kad dah. Kita borak-borak, kita isap okok, kasih tenang. Jadi diorang pun dah tak main kad. Diorang pun isap okok lah. Isap okok, buka tingkap sikit. Kalau tak lemah semat kan. Dah berasak-rasap 3 orang pula isap okok. Diorang pun buka lah tingkap. Memandanglah ke arah luar tu. Adalah gelap-gelap. Ada nampak kampung-kampung sikit. Daripada kawasan-kawasan jauh macam tu kan. Tengah duk sakai isap okok, diorang ni berborak. Kali ni Syam seakan-akan gelabah. Dalam keadaan yang tadinya tenang, tengah isap okok relax-relax, Syam yang puntung rokok dia masih panjang, tiba-tiba dia campak kat luar tingkap. Dia terus tutup tingkap. Gelagat Syam ni telah membuatkan Anwar dan juga Farid ni rasa pelik. Lalu Farid pun tanyalah Syam, engkau ni, aku tengah isap okok ni yang kau pergi tutup tingkap dah, kenapa? Buka lah balik. Tapi Syam ni senyap je. Dalam keadaan yang agak tegang, Farid dan juga Anwar ni masih tak tahu apa yang terjadi kepada Syam. Dengan muka dia yang dah gelabah, tiba-tiba dia pergi tutup tingkap sedangkan mereka tengah hisap rokok. Semua boleh dengar ada satu suara jeritan, seakan-akan suara wanita menjerit dengan cukup kuat, yang pada awalnya hanya sayup-sayup kedengaran. Seolah-olah suara jeritan tu makin lama makin dekat, makin dekat, makin dekat.
Itulah yang terpacul daripada mulut Farid. Sebaik saja dia dengar suara jeritan yang makin kuat. Pada masa ni Syam dan juga Farid dah gelabah spender koyak dah. Memang dah rabak gila, dah memang tak tahu nak buat apa. Anwar hanya mendiamkan diri. Anwar pun pejamkan mata dan dia mulalah membaca segala surah yang dia tahu. Dalam keadaan yang agak tegang, Farid dan juga Syam ni dah gelabah, dah tak tahu nak buat apa. Masing-masing hanya mampu duduk di belakang Anwar. Mereka ternampak satu kelibat, seakan-akan benda yang terapung betul-betul dekat luar tingkap diorang. Tapi diorang hanya nampak bayang-bayang saja, sebab tingkap diorang ni ada langsir yang boleh nampak ke arah luar. So dekat tingkap, diorang nampak ada satu kepala yang menghentak berkali-kali tingkap bilik diorang. Syam dan juga Farid yang ternampak kelibat kepala tu menghentak berkali-kali dekat tingkap bilik diorang hanya mampu mendiamkan diri. Diorang cuba juga ikut setiap bacaan surah yang dilafazkan oleh Anwar, tapi semuanya tunggang langgang. Jadi pada masa tu Anwar tak lengah masa, dia pun berdiri. Dia betul-betul pergi ke depan tingkap. Bayang-bayang kepala tu masih ada. Dan Anwar pun terus melaungkan azan yang telah bergema dekat dalam bilik tu tau. Sebaik saja Anwar melaungkan azan, kepala yang diorang nampak terapung kat luar tingkap berlalu pergi, seakan-akan laju zap, hilang dalam sekelip mata macam tu je. Dan selepas segalanya dah tenang, diorang dah tak nampak dah kelibat kepala, tak ada dah gangguan ketukan. Anwar pun mengarahkan Syam dan juga Farid ni untuk terus tidur. Tak payah fikir, kita lelapkan mata dan apa-apa esok pagi aku akan jawab segala persoalan yang korang ada. Jadi pada malam tu, walaupun diorang susah gila nak tidur, diorang pun dah lepas dah masuk azan subuh, diorang tunaikan solat dulu. Solat pun tak fokus disebabkan Syam dan juga Farid ni dah ketakutan. Diorang pun tidur dan keesokan harinya banyak guys soalan yang diajukan kepada Anwar. Syam dan juga Farid ni nak tahu apa yang mengganggu diorang, siapa yang cuba masuk ke dalam bilik diorang. Lalu Anwar pun menjelaskan kepada Farid dan juga Syam gangguan yang mereka alami pada malam tadi merupakan hantu penanggal. Dan penanggal ni ada setengah orang cakap kalau kau nampak engkau tak boleh tegur. Dan Anwar pun meminta maaf kepada Syam dan juga Farid. Memang salah dia. Apabila mereka dengar bunyi ketukan pintu berkali-kali, Anwar ni tertegur. Dan disebabkan teguran Anwar itulah, penanggal ni cuba masuk ke dalam bilik diorang. Tapi apa yang diterangkan oleh Anwar langsung tak boleh diterima di akal si Farid ni tau. Farid ni dia memang tak percaya sangat benda-benda gaib, benda-benda makhluk halus ni. Dia memang tahu jin tu ada, tapi disebabkan dia tak pernah kena, dia cakap ke Anwar, taklah, aku tak rasa penanggal lah. Engkau ni, aku rasa memang ada orang yang cuba nak rompak kita semalam. Aku memang nampak lah kepala dia cuba nak buka, dia nak umpil tingkap kita. Tapi belum sempat Anwar nak bidas, Anwar nak balas balik apa yang dikatakan oleh Farid, Syam ni mencelah. Syam ni katakan kepada Farid, Farid, engkau ni pun sebelum cakap, boleh tak kau fikir dulu? Katalah kan betul ada orang yang nak pecah masuk bilik kita. Bro, bilik kita kat tingkat 2 lah bro. Macam mana orang tu boleh nak umpil tingkap? Kalau dia nak panjat ikut tangga pun, kau sendiri nampak kan? Kita nampak kepala tu tak ada badan lah bro. Kita nampak kepala saja yang terapung-apung kat luar tingkap. Aku rasa apa yang dikatakan oleh Anwar ni memang betul lah. Dan Farid masih tak puas hati lagi. Sebab bagi diri Farid, Syam ni sama dengan Anwar, cepat sangat percaya benda tahyul. Dan disebabkan Farid ni kepala batu, Syam pun menjelaskan sebab kenapa yang tiba-tiba waktu tengah hisap rokok tadi, dia terus tutup tingkap. Bila Farid dengar penjelasan Syam, barulah
Dia punya telur tu dah gigil dah. Telur dia dah gigil pula. Barulah satu badan dia dah gigil. Maafkan saya. Sebab apa yang dikatakan oleh Syam, kau nak tahu tak Farid? Kenapa aku terus tutup tingkap? Waktu kita tengah hisap rokok malam tadi, aku tengoklah dekat luar tingkap. Betul-betul kat kawasan kubur tu, aku nampak macam ada cahaya berwarna merah keemas-emasan tau. Pada awalnya, aku ingatkan budak main mecun. Tapi bila aku fikir balik, takkanlah pagi-pagi ada budak yang nak main mecun kat kawasan kubur. Jadi Syam ni dia dah tertarik dengan berbola api ni. Dia pun tengok je lah. Dan yang membuatkan Syam ni takut apabila dia tengok benda yang berapi ni, yang tengah terapung-rapung ni, sepantas kilat terus terbang menuju ke atas dan hilang daripada pandangan. Jadi bila mata Syam dah ternampak, dia menyaksikan sendiri berbola api yang disangkakan budak main mecun sekarang ni dah terbang menuju ke langit dan hilang. Itu telah membuatkan Syam menggeletar. Sebab itulah dia terus campakkan rokok dia, dia tutup tingkap. Sebab dia walaupun tak pernah nampak, tapi dia pernah dengar yang penanggal ni, kalau kau tegur, memang pisang. Dan disebabkan itulah mereka teruk diganggu pada malam tu. Dan selepas kejadian pada malam tu, Anwar pun menyarankan kepada Syam dan juga Farid, selepas daripada ni, kita janganlah tidur lambat. Paling kurang sebelum pukul 3, eloklah kita lelapkan mata. Dan sepanjang tempoh 2 bulan, mereka bertiga tinggal dekat hotel yang terletak kat Melaka. Masuk saja bulan kedua, apabila mereka dah agak rapat dengan penduduk-penduduk yang tinggal di sekitar hotel tu, barulah mereka dapat jawapan. Penanggal yang diorang nampak tu bukanlah sesuatu yang pelik, bukanlah sesuatu yang jarang berlaku. Penduduk-penduduk kampung dah memang tahu dah, dekat kawasan Batu Berendam memang ada ketukan pintu. Dan ketukan pintu ni disebabkan oleh penanggal. Banyak penduduk-penduduk tempatan yang dah pernah ternampak kelibat penanggal dan mereka percaya adalah penduduk-penduduk kampung yang mengamalkan ilmu hitam. Dan disebabkan orang ni mengamalkan ilmu hitam, dia nak uji ilmu dia sejauh mana kepala dia boleh terbang ke, ilmu dia kuat tak kuat. Sebab itulah bernasib malang Anwar, Syam dan juga Farid. Malam tu kepala si pengamal ilmu hitam ni telah datang melawat mereka bertiga. Cumanya malam tu je lah. Dan adalah 2-3 malam tu pintu bilik diorang diketuk. Tapi selebihnya alhamdulillah, pada malam tu lah kali pertama diorang nampak kepala. Dan pada malam tu jugalah kali terakhir kepala tu datang tengok diorang. Habis. Jadi itulah saja guys kisah untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam waktu yang akan datang. Macam biasa.